这是真实发生在马来西亚的公务员串通通讯运营商诈骗人民百姓的血汗钱的写实发生经过，所有在这里提到的都是真实发生过的故事。接下来我会播放一段我和 Maxis 的员工的对话录音，它里面有提到他们是不能提供服务的。Kita tak boleh cepat-cepat bagi 1 bulan 2 bulan kita pun tak boleh settle lah isu ni. Dia akan ambil masa juga. Saya faham. Itu location is a problem. Kita pun tak boleh buat apa. You tak boleh buat apa, tapi saya kena bayar wang juga. Okey. You orang tak boleh buat apa, tapi saya kena bayar wang juga. Mana satu dunia, mana satu negara, itu pembekal perkhidmatan, saya tak boleh buat apa, tapi you kena bayar wang juga. Ini satu voice record saya bercakap dengan customer service Maxis pada hari bulan 28 Ogos 2019. Ini mereka dah clearkan kes tersebut. Memang ada network issue. Memang diorang tak boleh perbaiki masa sekarang lah. Kalau untuk pada masa hadapan, mereka tengah buat perancangan untuk buatkan segmen lah yang kita cakap tadi. Tapi buat masa sekarang memang diorang tak boleh buat apa dekat kawasan cik tu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menerima rasuah dan membentuk satu keputusan palsu dan membantu syarikat Maxis sambung menolak wang dalam kad kredit pelanggan tanpa memberikan perkhidmatan, dan mereka login masuk ke e-wallet pelanggan, transfer semua wang dalam e-wallet dan padamkan semua akaun. Hari bulan 21 November 2019, saya bercakap dengan Ketua Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Siapa bercakap ni? Wong Heming. Wong Ya. Okay, Mr. Wong. Yeah. Okay, never mind. Give me some time. I need to check because I have to check with my staff lah. Kena check dengan dia apa aduan ini dan suruh dia bawa dia punya aduan kepada saya lah. Nanti tuan boleh call saya. Okay, thank you. Okay, kalau ada nombor lain lagi yang kita boleh Wong Hon Ming. ya, okay. So kalau ada nombor kontak kita boleh kontak. Ada 012 Okay. 299 Alright. 8893. 8893. Yeah. Alright. Okay, Mr. Wong. Thank you. Okay, thank you, sir. Bye. Hari bulan 5 Disember 2019, saya sekali lagi saya call kepada Ketua Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan ini voice record saya bercakap dengan dia. Line Telekom kata port tak cukup. So memang masalah memang banyak. Bukan Mr. Wong seorang saja. Ya. So my suggestion Mr. Wong, next week kalau you free, kita panggil kita meeting, kita duduk sama-sama macam mana nak bantu Mr. Wong. Dan Maxis pun sedia untuk membantu. I tadi cakap dengan dia orang. Dia ada 2 pegawai, Myra dengan Erwin. So I dah cakap dengan dia, I kata please ingat bahawa customer always right. Kalau kes ini, kalau 10 kes atau 100 kes, maka akhirnya satu bisnes boleh tumbang lah. So please acknowledge masalah-masalah yang dihadapi oleh customer. Jangan abaikan. Dan bukan sengaja
sengaja kita mau tipu you. Kan? So kita sebenarnya bila customer complain dia bukan ada masa nak main-main dengan you orang ke apa ni. Mesti ada alasan. So kalau you bayar untuk 4G, tapi kalau kawasan tu dapat 4G, 2G pun tak dapat, apa guna kita beli package tu? Sebab itu, saya ambil office beli satu broadband data message. 1 bulan aduan tak pernah tanya. Saya mau terima email pun susah. I faham. So that's why Mr. Wong, untuk you punya case ini, I nak special meeting untuk membantu. Kita akan cuba selesaikan masalah ini. Okay, thank you. Boleh? Boleh. Okay. Next week, bila Mr. Wong free? Nanti saya cek balik saya schedule dulu boleh. You check. Lepas tu bagi tahu dalam grup, bagi tahu yang biasa Mr. Wong akan call kan. Ya. Bagi tahu saja bila tarikh free, nanti saya akan panggil semua orang tu untuk bincang. Okay, thank you. Kita mau selesaikan, kita mau bantu kes Mr. Wong. Okay, thank you. Alright, sir. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. you. Bye. Have a good day. Bye. Thank you. Ketua Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang kata nak buat satu perjumpaan, itu hanya satu bohongnya, palsu, hanya untuk mereka menarik masa dan padamkan semua rujukan aduan awam saya. Saya membuat laporan polis berkenaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Biro Pengaduan Awam dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mereka memalsukan dokumen dan membentuk satu keputusan berlawan undang-undang bertulis. Keputusan yang diberi oleh mereka lebih menguntungkan syarikat telco. Mereka hanya menawar kontrak perjanjian dengan mengikat pengguna sudah boleh dapat sumber pendapatan, tidak memberikan perkhidmatan. Saya membuat laporan polis bahawa saya kena penjawat awam yang bersekongkol dengan pengendali komunikasi beroperasi satu sindiket scam pengguna belanja wang. Mereka tidak ada niat memberikan perkhidmatan, hanya mempakejkan cellular call, text message dan internet access service, menipu pengguna belanja wang. Syarikat Telco Maxis, Celcom, Unify tidak mampu memberi perkhidmatan di lokasi aduan. Mereka merasuah Badan Pengawas Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia membentuk satu keputusan aduan yang berlawan undang-undang bertulis, membantu syarikat telco untuk menipu pengguna sambung belanja wang kepada perkhidmatan yang belum wujud. Mereka yang tidak mampu memberikan perkhidmatan kerana mereka belum ada pencawang. Video kita boleh nampak ni perkhidmatan mereka belum ada. Mereka akan mengeluarkan email menggelirukan. Mereka akan membalas, memberitahu di lokasi itu yang aduan yang di lokasi itu kerana kesesakan rangkaian. Ada banyak orang mengguna rangkaian mereka dalam masa yang sama.
atau mereka memberitahu di lokasi itu belum ada apa-apa perancangan penaik tarafan di lokasi itu. Nanti dia akan balas lagi email atau dia hantar mesej. Dia memberitahu lokasi aduan itu telah naik taraf. Rangkaian mereka sudah naik taraf, sudah boleh menikmati kelajuan rangkaian 4G mereka. Nanti sekejap mereka akan tukar. Belum ada perancangan lagi. Nanti tukar lagi. Sekejap dia memberitahu sudah naik taraf lagi. Dengan ini cara berulang selama 3 tahun menipu pengguna membayar kepada satu perkhidmatan belum wujud. Apabila sampai aduan kepada Badan Pengawas Seria MCMC, MCMC akan membentuk surat keputusan palsu membantu mereka sambung menipu wang. Mereka akan datang ke rumah lokasi buat ujian test. Sebenarnya itu test adalah palsu. Tidak kira boleh guna atau tak boleh guna. Mereka akan kekal membentuk satu laporan yang membantu syarikat telco ni untuk sambung menipu pengguna belanja wang. Syarikat telco, Maxis, U-Mobile, Celcom, Unify, mereka menipu pengguna sambung membelanja wang bermula tahun 2019 hingga tahun 2021. Mereka tidak mampu memberikan perkhidmatan, tetapi mereka menipu pengguna untuk sambung membayar kepada perkhidmatan ini. Pada tahun 2021, hari bulan 17 Ogos, saya bercakap dengan pekerja Celcom. Dia memberitahu di lokasi aduan itu belum ada pencawang. Saya lampirkan ini voice record yang saya rekod ni lah, bercakap dengan pekerja Celcom. Lagi yang dulu punya kes saya aduan. Saya yang belum selesaikan itu aduan. Mengapa semua kes boleh tutup Aduan pasal mana, Cik? Rangkaian saya. Ya, sekarang semua kes yang you buat pasal rangkaian kan, dia sudah tutup sebab you punya area ni memang tak ada coverage untuk internet. Yang you punya rumah ni, dia punya pecawang dekat dengan rumah you tu, itu tower tu untuk call saja, dia bukan untuk internet. Untuk internet punya tower semua dia jauh-jauh. So kalau nak guna internet di pecawang yang dekat dengan rumah cik tu memang kena buat upgrade, cik. Okey, saya faham. Tapi you orang tak pernah bagi tahu, macam tutup kes saja. So, saya setiap bulan bayar untuk apa? Cik akan terima SMS lepas kes dia dah tutup kan? Tak, saya tak terima apa-apa pun. Saya main kes tutup. Okey, sebab kan ni kes lama. So, kalau sekarang cik buat kes, kalau lepas 3 hingga 5 hari lepas kita dah hantar kes kepada contoh hantar kepada network kan, lepas kes tu dah resolve nanti ataupun dah tutup ke apa, dia akan cik akan terima SMS lah, dia cik punya case number dan juga nama cik yang akan bagi tahu okay, the case has been resolved or case has been closed. Nanti you kena contact kita balik, nanti kita kena bagi tahu lagi detail apa yang network kita, apa findings dia dengan apa dia buat untuk resolve atau. Pada hari bulan 12 Oktober tahun 2020, Biro Pengaduan Awam dan MCMC memberi keputusan siasatan di lokasi itu aduan Celcom dan Maxis boleh memberikan perkhidmatan dan mereka boleh sambung cas kepada pengguna. Dan pada tahun 2021 hari bulan 17 Ogos, pekerja Celcom memberitahu
di lokasi itu belum ada pencawang. Bermakna keputusan yang diberi oleh MCMC dan Biro Pengaduan Awam itu adalah palsu. Mereka membentuk satu surat palsu. Pada hari bulan 4 September tahun 2021, saya membuat laporan polis berkenaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Biro Pengaduan Awam dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersekongkol syarikat Telkom, Maxis, Celcom, U-Mobile, Unify menipu pengguna belanja wang kepada perkhidmatan yang belum wujud. Syarikat Telco, Maxis, Celcom, U-Mobile, Unify merasuah Badan Pengawas Seria apabila mereka menerima aduan mengenai penkendali komunikasi syarikat Telco. Inilah pegawai seria akan membentuk laporan palsu untuk membantu menutup aduan awam. Selain memalsukan laporan palsu, pegawai seria juga membantu dalam memalsukan perbelanjaan perkhidmatan yang menawar oleh syarikat telekomunikasi. Anggota polis menerima rasuah Saya membuat laporan polis dan diberitahu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Mereka tidak boleh ambil tindakan kes pemalsuan dokumen dan skam pengguna belanja wang kepada satu perkhidmatan yang belum wujud. Kes IO saya suruh saya walk in ke center mereka, tanya betul. Saya lampirkan voice record IO tersebut yang minta saya walk in ke center. Hello. Tuan. You WhatsApp saja saya. Saya sudah bagi tahu. You WhatsApp saja. Saya WhatsApp tapi tak jawab banyak kali pun. So, Yalah, nantilah. Benda ni saya sudah bagi tahu sama you. You sama jadi di mahkamah. Polis tak boleh tangkap Maxis. You tak faham ke saya sudah bagi tahu you. You mau tangkap siapa? Maxis. Kita sudah try bawa ni kes. Kita bukan tak ada try. You punya adik ke siapa? You punya abang ke? Buat saja kok. Kita sudah bawa you kiamat. Tak boleh. Kes ni tak boleh bawa. okey tuan, sekarang Maxis sekarang dia minta wang dengan saya. You cakap dia ukut. Bukan ukut. You pergi Maxis Center. You tengah dia cakap betul-betul. Kalau you tak faham, minta dia you punya kawan. Pergi Maxis Center. Dia bukan minta you ukut.
di bulan 22 Februari 2022. Sekali lagi saya membuat laporan polis berkenaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Biro Pengaduan Awam memalsukan dokumen, scam dan curi wang pelanggan. Laporan polis saya tidak sesat dan ada tindakan ambil oleh polis. Pada hari bulan 14 Mac 2022, mereka bersama Suruhanjaya dan Komunikasi dan Multimedia membentuk satu pertuduhan palsu kepada saya, dan kes laporan saya sekali lagi ditutup dengan membentuk satu pendakwaan terhadap orang terkilat, dan kes pemalsuan dokumen dan scam ditutup sepenuhnya.